Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada kawan-kawan Kak Nida. Apa khabar anda semua? Kawan-kawan Kak Nida yang mungkin ada kat luar tingkap. Apa khabar anda semua hari ini? Hari ini hari Rabu 24 hari bulan 5 2023. Okey, hari ini siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada kat luar sana? Jom kita sama-sama borak-borak santai. Kita boleh share-sharekan informasi. Kita boleh share-sharekan apa sahaja maklumat yang beri manfaat bersama kita. Assalamualaikum kepada Mujid. Okey, terima kasih join Kak Nida. Apa khabar anda pagi ini? Kepada Zawawi, Fina Anas, Faratik 98. Okey, Cidot. Okey, apa khabar anda pagi ini? Okey, terima kasih Kak Nida ucapkan kerana sudi join Kak Nida. Okey, Kak Nida hari ini nak menyampaikan satu topik di mana kita nak bercakap tentang apakah 7 nasihat nak elak kecewa dalam membuat pembelian emas ini. Okey, biasalah kalau Kak Nida ni muncul akan bercakap tentang emas. Okey, Kak Nida nak sharekan informasi di mana kita dapat peluang membeli emas dengan kaedah yang mudah, murah, telus, mampu syariah dan patuh syariah. Mampu milik dan patuh syariah, sesuai untuk semua golongan. Assalamualaikum kepada Naziha. Apa khabar anda di pagi ini? Hari ini hari Rabu. Okey, hari kat sini Kak Nida kat Shah Alam ni agak panas. Okey, jadi dah berpeluh juga ni. Okey, hari ini hari Rabu 24 bulan 5. Okey, harga 1 gram hari ini berbeza daripada semalam, naik RM1. Okey, semalam adalah RM310, hari ini adalah RM311. Harga account gap gold accumulation program, okey, di bawah public gold. Okey, sebelum tu anda tahu tak semalam, bukan semalam, Kak Nida pun lambat nak update. Dulu semalam customer public gold sudah mencapai 1 juta orang. Sekarang ni dah melebihi 1 juta orang. Bayangkan pelanggan public gold, okey, selama ini sejak 2008 beroperasi, dulu semalam sudah capai 1 juta orang. Itu menunjukkan keyakinan, okey, pembeli-pembeli emas dengan public gold sudah mencapai 1 juta orang. Dan kalau anda nak sedia maklum, nak dapatkan informasi, okey, dekat public gold ni ada 18 cawangan dekat seluruh Malaysia. 18 cawangan, di Indonesia 6 cawangan. Okey, jadi ini adalah platform di mana anda, public gold merupakan satu platform anda boleh membeli emas dengan yakin. Bagi Kak Nida memang trusted. Sebab apa? Kak Nida mula-mula nak mencari public gold ni, Kak Nida tengok kedudukan ataupun siapakah public gold di Malaysia ini. Bagi Kak Nida, panel syariahnya pula adalah Amani Advisors Sdn Bhd, di mana pengurusinya adalah Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Jadi itu memberikan keyakinan di mana beliau juga merupakan salah seorang penasihat kepada Bank Negara. Dulu juga merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum kepada Nosia join Kak Nida. Apa khabar anda? Okey, hari ini kalau kita kata harga naik RM1, okey, itu tak menjadi masalah. Yang penting kita sendiri ni sebagai penyimpan emas, mula atau tidak nak menyimpan emas. Mula atau tidak nak membekukan duit kita daripada mudah cair macam tu saja. Kalau duit dah cair, hangus dah, kita dah tak tahu dah dia pergi mana, tak tahu dah kita beli apa, dan kita tak ada hasil daripada simpanan ataupun pemilikan keuangan itu. Kalau anda dah bekukan jadi emas, dia masih lagi dalam simpanan kita. Okey, yang pentingnya dia boleh diguna pakai apabila kita terdesak, kita hantar ke Arano, kita dapat tunai segera. Jadi dia boleh jadi rolling untuk kita balik. Jadi kalau misal kata anak-anak muda tu, okey, yang baru nak berjinak-jinak nak memulakan penyimpanan emas, okey, kalau baru je gaji tu masih lagi level fresh graduate, okey, kita baru lagi dapat gaji basic, okey. Jadi kalau kita ada pemilikan emas begini, bila hujung bulan tu kita rasa macam taklah kecut perut. Sebab apa? Kita dah ada simpanan. Sebab apa? Kita dah ada consider satu security untuk kita bila hujung bulan tu tak kecut perut. Jadi kalau kita memiliki emas ni merupakan penyelamat ketika gawat. Jadi kita masa ada duit tu, masa kita dapat duit gaji tu,
kita asingkan siap-siap 10%. Itu adalah nasihat daripada Irfan Khairi, Tuan Irfan Khairi. Biasa memang orang kenal lah kan siapa Irfan Khairi yang bekerja di Dubai tu, yang popular dengan motivasi dan juga tips-tips perniagaan tu. Jadi beliau menyarankan kepada mereka nak mulakan simpanan. Dulu kita rasa kita nak tunggu ada duit lebih baru nak buat simpanan. Ada duit ekstra, ada duit terpijak. Begitulah cara kita nak mula nak buat simpanan. Ataupun itu saja cara kaedah yang kita dapat nak buat simpanan, melainkan kalau kita ada pendapatan kedua. Jadi kalau kita ada satu saja gaji, caranya, tipsnya, dapat gaji kan, dah nak gaji ni kan, coming soon ni ada yang gaji 26 hari bulan, ada yang gaji 28 hari bulan. Dapat gaji, asingkan 10% sebelum berbelanja. Asingkan, put aside 10% sebelum berbelanja. Contoh gaji kita 1,500. Asingkan 150 untuk simpanan. Asingkan siap-siap. Bila dah asing tu kan, kita rasa macam tak berduit. Sebab apa? Tak cukup duit. Tak apa. Yang penting kita dah ada simpanan. Kita dah ada satu security yang kita letakkan. Bila kita terdesak, kita dah ada satu consider macam taklah kecil perut ujung bulan. Boleh guna pakai emas kita ni. Terima kasih kepada Ali Syashab join Kak Nida. Ica 081986 join Kak Nida. Terima kasih. Kak Nida hargai Ica sangat. Informasi yang Kak Nida nak sampaikan hari ini adalah 7 nasihat elak kecewa. 7 nasihat dalam penyimpanan emas ni. Kita nak elak kecewa, kita tak adalah frust bila kita dah beli emas tu, kita rasa macam alamak, dah beli emas ni begini pula rupanya ceritanya. Jadi kita kalau nak menyimpan emas mesti ada ilmu. Jadi 7 nasihat itu adalah, pertama, kita tetapkan matlamat kenapa kita simpan emas. Matlamatnya antaranya adalah sebagai dana kecemasan yang Kak Nida cakap tadi. Lepas tu sebagai dana persaraan, dana pendidikan anak-anak, dana haji dan umrah, dana untuk hartanah, dana untuk perkahwinan. Dana untuk consider macam kita nak membeli sesuatu aset yang lebih besar. Jadi kita tetapkan matlamat. Kenapa kita nak kata tetapkan matlamat? Sebab kalau kita tak ada matlamat, kita tak ada halal tuju, kita tak tahu tujuan kenapa kita nak menyimpan emas ni. Kita macam buta-buta ataupun ikut-ikutan, kita tak sedar kenapa kita simpan emas. Tetapi kalau ada matlamat, kita automatically kita akan konsisten setiap bulan. Sebab apa? Kita tahu kan kita nak tunaikanlah kita punya matlamat tu. Kita akan berusaha sungguh-sungguh macam mana nak capai matlamat tu. Jadi kita dah set matlamat, kita akan konsisten setiap bulan. Terima kasih kepada Ju Jambul join Kak Nida. Ju Jambul 5. Terima kasih Kak Nida, hargai Izzat sangat. Jadi kalau dah ada matlamat, contohnya lah sebagai anak muda, sebagai matlamat untuk dana perkahwinan. Semalam Kak Nida ada sharekan satu posting. Cara anak muda nak kumpulkan RM20,000, lebih kurang RM20,000 untuk perkahwinan. Dalam masa 3 tahun, si pengantin lelaki kumpul 1 gram 1 bulan. Perempuan kumpul 1 gram 1 bulan. Cukup 3 tahun dah jadi 72 gram. 72 gram tu nilainya hampir RM20,000 ataupun lebih kurang RM20,000. Jadi boleh buat sebagai mas kahwin ataupun hantaran. Dan selebihnya buat sebagai kos untuk majlis perkahwinan. 1 gram 1 bulan konsisten selama 3 tahun. Dua-dua pihak buat. Tak ke consider satu kaedah di mana anda boleh berdikit-dikit daripada sekarang. Siapa yang mungkin dah ada baru-baru couple bukan couple lah. Maksudnya baru saja berkenal-kenalan. Mulakan. Walaupun kita tak tahu itu jodoh kita atau tidak. Ataupun belum ada lagi jodoh, belum ada lagi bayang-bayang ke, tak apa. Jadi mulakan dahulu simpanan tu daripada sekarang. 1 gram 1 bulan. At least bila tiba majlisnya, tiba ketikanya, tiba jodohnya, kita dah ada persediaan. Jadi taklah kita perlu membuat loan. Besok kalau anak dah 1, 2, loan tak habis lagi. Jadi berdikit-dikit daripada sekarang, sebab emas boleh beli berdikit-dikit. Itu antaranya kita tetapkan matlamat. Antaranya juga sebagai dana persaraan matlamatnya. Jadi kalau macam kita kata Kak Nida, saya ada pencen. Saya ada KWSP.
Okey, tak apa. Yang itu dalam bentuk duit kertas, dalam bentuk wang tunai, dalam akaun bank kelak nanti kan. Tetapi ini kita cipta dana persaraan di mana kita sebahagian daripada gaji kita tu berdikit-dikit pakai untuk dana persaraan. Jadi kita ada dua sumber sebagai dana persaraan esok. Jadi kalau dalam bentuk emas, dia adalah kalis inflasi, nilai juga meningkat. Jadi untung tak anda membuat simpanan daripada sekarang untuk dana persaraan kedua anda, di mana nilainya akan datang lebih tinggi lagi. Contohnya hari ini 1 gram adalah RM311. Kalau akan datang naik 400, naik 500 1 gram. Kalau anda dah kumpul bergram-gram, contohnya dah 100 gram, 300 gram, anda bayangkan berapakah nilai dana persaraan yang anda miliki ketika itu. Jadi, asingkan 10% ataupun asingkan 1 bulan 1 gram untuk dana persaraan juga. Okey, macam Kak Nida sendiri kan, Kak Nida mula menyimpan emas sebagai dana kecemasan. Memikirkan sebab dulu misal kata Kak Nida ni pernah bekerja selama 25 tahun dulu. Lepas tu terima VSS. Tapi duit VSS tu makin lama makin menyusut. Makin kalau ditarah makin lama makin kurang. Jadi that's why bekukan daripada duit kertas jadikan emas, elak daripada cair, lepas tu dijadikan sebagai dana kecemasan. Dan juga sebahagiannya sebagai dana untuk dapat mengerjakan umrah. Jadi maknanya elak daripada cair ni, kalau kita pegang dalam duit kertas dik, cepat aja dia nak cair. Cepat aja otak kita ligat nak memikir apa nak dibeli, apa nak dibelanjakan. Kalau ada tahu duit dekat dalam akaun bank tu, kalau ada bisnes online ke, ada shopping online ke, cepat aja beli, cepat aja consider buat belian yang bukan pun keperluan. Itu bahayanya dalam bentuk duit kertas. Tapi kalau dah beku jadi emas, kita dah elakkan daripada dibelanjakan. Kalau anda nak tahu, kalau anda menyimpan dalam bentuk gram emas, 1 gram yang pertama ni akan membuatkan anda aura untuk next step. Untuk nak simpan lagi gram yang kedua, gram yang ketiga, dan seterusnya. Kalau anda simpan duit kertas pula, otak kita ligat nak bikin untuk berbelanja. Nak beli itu, nak beli ini. Okey, itu bezanya apabila kita simpan duit kertas dengan apabila kita simpan dalam bentuk gram emas. Otak akan fikir untuk nak tambah dan tambah lagi. Kalau duit kertas akan fikir untuk berbelanja. Gitu yang selalu wujud apabila kita buat dua jenis simpanan ini. Terima kasih kepada Hersal bagi Kak Nida like dan bagi Kak Nida love. Kak Nida hargai sangat-sangat. Okey, terima kasih kepada Jamia. Terima kasih bagi love, like. Noriza join Kak Nida. Terima kasih Kak Nida, hargai sangat-sangat. Okey, jadi itu baru consider nasihat elak kecewa yang pertama. Baru yang pertama tu maksudnya dia ada 7. Yang pertama adalah elak consider kita kena tetapkan matlamat. Okey, yang kedua, beli dengan ilmu. Okey, kita kena beli emas ni dengan ilmu. Antaranya ilmunya apa tu Kak Nida? Nak beli emas ni dengan ilmu, beli-beli je lah kan. Kenapa nak ilmu-ilmu lagi? Okey, hakikatnya kalau anda nak tahu, tanpa ilmu, banyak mana emas pun yang anda ada akan habis. Sebab apa? Anda tak mungkin orang kata ragu-ragu, boleh ke tidak ni? Betul ke tindakan aku ni? Betul ke sekarang harga turun ni? Macam ni. Jangan begitu. Jadi kalau membeli emas mesti dengan ilmu. Hakikatnya ilmu emas itu lebih mahal daripada emas itu sendiri. Okey. Antara ilmu yang kita maksudkan adalah kita kena belajar daripada buku-buku yang diterbitkan oleh pakar-pakar kewangan ataupun merupakan juga dealer-dealer di public gold. Buku-buku yang ditulis ini memberikan kita tips ataupun maklumat ataupun cara bagaimana membuat penyimpanan emas yang betul. Okey, kalau kita dah ada ilmu, harga naik kita tak payah risau, harga turun lagi kita senyum. Kita akan sentiasa senyum. Sebab apa? Kita dah ada ilmu. Harga rendah, kita akan senyum. Emas dekat tangan kita tak berkurang. Tetap juga kuantiti yang sama. Emas kalau harga rendah, masa untuk kita borong. Kalau harga tinggi, maksudnya simpanan kita makin meningkat. Nilai simpanan kita makin meningkat.
Jadi kalau misal kata harga rendah, harga tinggi, tetap senyum sebab ada ilmu. Okey. Assalamualaikum kepada Kak Cik Na. Terima kasih join Kak Nida. Apa khabar Cik Na? Ada berkebun pagi ni? Kak Nida pagi ni bercakap tentang 7 nasihat elak kecewa. Tadi dah bercakap matlamat yang pertama iaitu 7 elak kecewa. 7 nasihat elak kecewa. Pertama, kena set matlamat. Yang kedua, kena membeli emas dengan ilmu. Antaranya, kita kena banyak baca buku tentang ilmu kewangan dan juga ilmu-ilmu emas yang diberikan oleh leader-leader ataupun dealer-dealer di public gold ini. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tak goyah. Kita tahu apa tujuan kita menyimpan emas. Jadi dia consider selain daripada buku, kita juga di Public Gold ataupun under grup PGYM ada training-training yang diberikan kepada customer dan juga dealer-dealer dekat Public Gold ni. Apabila kita hadir di training, kita akan lebih padu, kita akan lebih consider faham apakah tujuan kita menyimpan emas. Okey, training ni kena bayar ke Kak Nida? Kalau untuk customer tidak, Dik. Anda kalau nak hadiri training kat Public Gold ini, anda berada di dalam circle Public Gold, ilmu kat sini melimpah ruah. Sampai kadang-kadang kami pun tak terkejar kelas-kelas yang diberikan kepada kami. Jadi yang penting, walaupun anda mula dengan 100, anda mula dengan 100, anda sudah berada di dalam circle Public Gold, anda boleh grab ilmu tanpa had. Ilmu yang diberikan hampir setiap minggu untuk anda, di mana anda boleh consider bawa rakan-rakan anda join sekali. It's percuma. Ia adalah percuma. Yang penting kita mahu tak mahu sahaja. Okay? So, seterusnya matlamat yang ketiga. Bukan matlamat yang ketiga. 7 perkara. Jadi, yang ketiga, nasihat elak kecewa adalah kita fungsikan emas. Kita tahu bagaimana nak fungsikan emas tersebut. Terima kasih Cik Na bagi Kak Nida love baru ni. Okey, terima kasih. Jadi maksudnya yang 7 nasihat elak yang kecewa. Yang ketiga adalah fungsikan emas. Maksudnya kita kena faham fungsikan emas itu. Maksudnya kat sini apa tahu? Bak kata Tuan Samsudin Kadir, beli emas menyesal, tak beli emas lagi menyesal. Beliau juga selalu menyatakan emas merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Jadi maksudnya apa tahu? Kalau kita dah ada emas, maksudnya kita dah ada duit. Jadi, kalau kita terdesak ataupun kita consider tiba-tiba nak pakai duit, emas ini boleh diguna pakai, kita hantar ke Arano dan kita akan dapat tunai segera. Kita kalau terdesak tiba-tiba motor breakdown, tiba-tiba kereta breakdown ataupun tiba-tiba kata di luar daripada bulanan, tiba-tiba mesin basuh rosak. Itu adalah luar daripada perbelanjaan bulanan. Tetapi kita yang ada emas yang dah beli berdikit-dikit daripada mula kita join, kena konsisten tu. Mula membeli emas kena konsisten. Kalau tak konsisten tak menangnya. Beli sekali, beli 1 gram, lepas tu senyap aja tak ke mananya. Dia kena konsisten setiap bulan. Makin anda membeli emas, makin bertambah aset anda. Jadi fungsinya, anda kena tahu sebagai consider dana kecemasan di mana anda boleh hantar ke Arano, anda dapat tunai segera. Terima kasih Cik Na bagi Kak Nida like banyak-banyak. Okey. Itu antara punca Kak Nida mula simpan emas. Dulu Kak Nida anggap kan beli emas ni hanya barang kemas, gelang, cincin, rantai. Itu saja yang Kak Nida tahu. Sedangkan Kak Nida tak minat pakai. That's why Kak Nida tak ambil tahu pun pasal emas. Tak minat langsung. Orang kata tak pandang pun salah satu platform di mana ia adalah sesuatu yang amat bernilai. Tak pandang pun lagi ketika itu. Sebab tahu emas ni hanya barang perhiasan saja. Apabila kakak Kak Nida terangkan, emas ni ada emas simpanan sebagai pelaburan, baru Kak Nida take note ia adalah sesuatu yang betul-betul memberikan manfaat kepada kita. Itu punca Kak Nida mula menyimpan emas. Lepas tu kebetulan pula duit WSS tu Kak Nida nak selamatkan daripada cair. Jadi ketika itulah Allah aturkan cukup cantik. Ketika itulah rezekinya Kak Nida dapat selamatkan duit tu daripada cair. Jadi cepat-cepat dibekukan jadi emas. Okey, sampai sekarang ni 2019 Kak Nida join. Mula menyimpan emas sampai sekarang ni masih ada lagi. Kalau dalam duit kertas,
Of course dah cair, dia of course dah tak tahu kat mana dah. Okey, betul saya dulu tak suka emas sebab tak suka berhias dengan emas. Betul Cik Na, jadi kita sama. Okey, betul. Duit BSS, duit EPF cepat-cepat beli emas. Betul. Kawan-kawan yang misal kata dah capai umur 50 tahun ataupun 55 tahun, ketika inilah anda memiliki duit yang sedebuk. Ketika inilah anda memiliki duit yang orang kata selambak. Tapi duit macam mana banyak pun dikikis, bahkan kalau tinggi macam mana gunung pun akan terhakis juga. Sebab Kak Nida sendiri dah alami. Jadi bila dah dapat selamatkan elak daripada cair, ini yang satu bukti yang Kak Nida consider suka sangat bawakan sebagai contoh. Kak Nida mula membeli emas pada tahun 2019. Harga ketika itu 1 gram RM214 saja, Dek. Ketika itu RM214. Tapi ketika itu pun Kak Nida dah kata mahal. Emas orang akan kata setiap masa, tak pernah lah sepanjang zaman orang kata emas murah. Emas zaman dulu RM35 zaman Kak Nida kecil-kecil dulu. Bukanlah kecil-kecil, muda-muda dulu kan. Okey, RM35. Hari ini RM311. Kak Nida mula pada tahun 2019 RM214. Masa tu pun Kak Nida dah kata mahal. Kak Nida, berbeza tak simpan duit RM10,000 dengan simpan emas yang bernilai RM10,000? Of course berbeza Cik Na. Okey, maksudnya kat sini, bezanya dari segi apa? Pertama, kalau kita simpan duit, dia terkesan dengan inflasi. Inflasi tu bermaksud kuasa beli duit kita makin menyusut. Nampak aja duitnya RM10,000 Cik Na. Tapi kalau kita tukarkan nak beli barang, kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Okey, contoh je lah kan. Kalau misal kata kita nak beli sesuatu barang, dulu kalau kita beli RM10,000 tu, mungkin kita boleh dapat satu biji kereta. Mungkin zaman dulu Kak Nida rasa Myvi ke apa ke yang kereta kancil mula-mula keluar dulu. Rasanya dalam RM14,000 begitu ke. Kak Nida pun tak ingat. Okey, tapi tak pasti. Tapi okey, contoh paling baik ni je lah. Contoh kita nak beli karipap. Dulu zaman Kak Nida zaman Kak Nida kecil-kecil, karipap satu keping, bukan kecil lah. Zaman dulu karipap kita tahu 30 sen. Sekarang ni dekat Shah Alam, karipap dalam harga 50 sen ke atas. Jadi maksudnya, kalau dalam bentuk duit kertas, okey, dalam bentuk duit kertas, kita terpaksa bayar lebih. Tetapi hakikatnya kalau dalam emas, nilainya makin meningkat. Kalau kita boleh faham, sejak 1400 tahun dulu, okey, nisbah satu ekor kambing dengan satu dinar masih relevan lagi sehingga kini. Maksudnya satu dinar itu boleh ditukarkan dengan satu ekor kambing. Maksudnya harga kambing tu makin meningkat, tapi dia tetap lagi dengan satu dinar maksudnya. Nilainya masih lagi konsisten, relevan sehingga kini. Kuasa beli duit kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan satu ekor kambing. Hakikatnya satu ekor kambing tu nilainya sama dengan satu dinar. Satu dinar ini bersamaan dengan 4.25 gram. Jadi kalau kita simpan RM10,000 tu Cik Na, baik kita bekukan daripada jadi emas. Sebab nilainya makin meningkat. Menilai emas tersebut, kalau kita RM10,000 kita boleh dapat dalam berapa gram. Kita bahagikanlah, Kak Nida tak pegang kalkulator. Tetapi nilainya makin meningkat tahun demi tahun sebab kenaikan harga emas sejak 20 tahun kebelakangan ini hampir 10% setiap tahun kenaikan harga emas. Jadi kalau kita dah bekukan jadi emas, nilai RM10,000, naik tak nilai dia? Sebab dia kenaikannya hampir 10% setiap tahun. Tetapi apabila kita pegang dalam duit kertas, ditakut itu sahajalah RM10,000 tu berada. Lepas tu kita pula tahu nilai dia makin menyusut. Jadi kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang kita nak beli tu. Okey, di mana duit kertas nampak aja amount dia tinggi dalam bank. Orang kata kalau kita baca dari buku buku Syawal Emeron, Kak Nida tak pegang kat sini, buku Tuan Syawal Emeron, dalam amount dalam akaun bank tu nampak saja banyak. Hakikatnya kekayaan tidak bertambah sebab kita terpaksa bayar lebih nak dapatkan barang yang sama. Dan duit kertas ini boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara dengan sewenang-wenangnya.
Jadi berbaloi tak kita menyimpan dalam bentuk grade emas di mana emas ini kita yang pegang sendiri. Okey, kita pegang emas fizikal kita sendiri. Berbanding kalau kita simpan dalam duit kertas, Kak Nida tak yakin, tak rasa 10,000 tu kita simpan kat rumah. 10,000 tu biasanya kita akan simpan di dalam akaun bank. Jadi kalau sesuatu terjadi kepada bank, okey, contoh kita dah nampak je lah bank kat luar negara sana kan, okey, beberapa bank yang popular pun boleh tutup. Okey, jadi kalau misal kata kekayaan kita tu kita pegang sendiri ke ataupun dipegang oleh pihak ketiga. Jadi it depend pada bagaimana kita menguruskannya. Jadi better, lebih baik kita buat simpanan yang kita sendiri pegang. Okey, jadi kalau kepada kawan-kawan Kak Nida yang kat luar sana yang orang kata antara kawan-kawan Kak Nida yang belum lagi mula menyimpan emas, jangan tunggu sebab dulu semalam pelanggan customer kat Public Gold ni sudah melebihi 1 juta. Jadi hari ini dah melebihi 1 juta, dah capai 1 juta. 1 juta orang customer kat Public Gold ni. Jadi menunjukkan ramai orang sudah berubah daripada simpanan duit kertas dah ubah kepada simpanan emas. Tapi sebahagiannya, of course lah, kita lagi maintain dalam bentuk duit kertas. Sebahagiannya kita ubah kepada simpanan emas. Kenapa? Sebab nilai emas makin meningkat. Okey, jadi tadi antara 7 perkara yang kita perlu elak. Pertama, tetapkan matlamat. Nasihat yang kita kena elak lah daripada kecewa. Kita simpan emas ni nanti kan tiba-tiba begini ke emas. Okey, jadi 7 nasihatnya adalah tetapkan matlamat, jadi kita tak frust lah kenapa kita menyimpan emas. Yang kedua, kita beli dengan ilmu. Dan yang ketiga, kita fungsikan emas tersebut. Okey, bak kata Tuan Samsudin Kadir. Okey, fungsikan emas itu bermaksud antaranya selain daripada sebagai dana kecemasan, ia juga sebagai kita membeli hartanah. Kita beli emas setiap bulan, ini adalah autograf daripada beliau. Okey, apabila kita beli buku beliau, ini adalah autograf daripada beliau. Bismillah, buy gold every month. Beli emas setiap bulan, lepas tu convert into property. Lepas tu kita jual, dijadikan sebagai untuk membeli hartanah ataupun harta benda. Jadi kita fungsikan emas yang kita beli. Itu gunanya kita memiliki emas. Kita beli berdikit-dikit. Kalau kita kata nak beli rumah, kita tak bolehlah beli rumah tingkap dulu, dinding dulu, lantai dulu kan. Kita kena terus beli 1 unit. Tetapi apabila emas, kita boleh beli sikit-sikit. RM100 pun boleh dalam account gap. 1 gram pun boleh. Anda beli sikit-sikit. Kalau 3 tahun dah 36 gram. Kalau misal kata 6 tahun dah 72 gram. Jadi berdikit-dikit beli. Tutup mata, asingkan 10% daripada gaji sebelum berbelanja. Okey, Cik Na, kalau kita simpan emas dalam akaun emas, selamat tak? Maksudnya emas tu memang boleh dapat bila-bila masa ke? Yes, Cik Na. Okey, simpan dalam akaun emas tu maksudnya adalah dalam akaun Gold Accumulation Program, program pengumpulan emas, di mana anda boleh keluarkan bila-bila masa yang anda rasa anda nak pegang emas fizikal tersebut. Tetapi syaratnya satu saja, kekalkan 1 gram di dalam akaun, selebihnya kita dah boleh keluarkan. Cik Na tanya, bolehkah kita nak keluarkan bila-bila masa? Yes, boleh. Kalau kita kata kita dah nak keluarkan, kita pilih saja design yang berada di dalam list withdrawal item tu. Kita pilih saja dan kita keluarkan. Bawah 21.25 gram akan dihantarkan kepada kita secara pos berinsurans. Atas 21.25 gram, kita boleh buat appointment di branch untuk collect emas kita sebab dia tak cover dengan insurans untuk pos. Jadi kalau kata nak keluarkan bila-bila masa, yes boleh. Tak ada sebarang syarat, tak ada sebarang orang kata soal jawab daripada Public Gold. Satu je syaratnya, kekalkan 1 gram menunjukkan akaun gap kita tu masih lagi kekal aktif. Kalau kita keluarkan semua, seumpama kita tutup akaun gap tu. Sedangkan kita nak join tadi tu adalah percuma saja. Jadi kekalkan sajalah 1 gram, selebihnya dah boleh aranukan secara online. Kita boleh nak jual balik pun secara online. Kita nak consider simpan terus dalam akaun gap pun boleh. Tak ada sebarang charge pun dikenakan kepada kita selama kita simpan di dalam akaun gap tersebut. Okey Cik Na, kalau kata nak keluarkan tak masalah. Bila-bila masa, ia adalah emas kita. Cuma bezanya kita letakkan di dalam akaun gap sebab apa? Sesuai sangat kepada mereka yang selalu travel.
outstation ataupun pelajar yang tidak beremas tautan di satu tempat takut nak simpan sendiri. Jadi okey Cik Best, cara simpan macam ni sangat mudah. Ya betul. Jadi kita tak headache. Itu adalah emas kita. Ia bukan lagi perlukan syarat begitu begini untuk nak keluarkan. Tak ada. Kita kata nak keluarkan, kita buat withdrawal, kita keluarkan. Pilih saja design yang kita nak. Okay, just bayar charge premium dan juga charge transportation. Charge GIT, Gold in Transit. Gold in Transit tu bermaksud emas yang hantar kepada kita tu adalah secara post berinsurans. Kalau hilang, tak payah risau Cik Na, Public Gold akan ganti balik. Okey? Terima kasih kepada Dean Tri, terima kasih kepada Arshikin join Kak Nida, kepada Syasha, terima kasih join Kak Nida. Okey, Kak Nida hargai sangat-sangat. Okey. 7 nasihat elak kecewa. Yang keempat adalah kita kena banyakkan membaca tentang buku-buku emas ataupun buku-buku kewangan. Okey, kenapa kita kena banyak baca? Sebab kita ni asalnya zero knowledge. Kita tak ada apa-apa pengetahuan tentang emas ni. Kita hanya tahu beli dan jual. Beli nak jual kat mana, beli boleh jual kebalik. Assalamualaikum, waalaikumsalam kepada Dintri. Terima kasih join Kak Dida. Kita hanya tahu beli dan jual. Beli dan jual itu saja kita tahu. Tetapi ilmu emas kita tak ada. Jadi caranya kena banyak baca buku-buku tentang kewangan ataupun ilmu emas. Selain daripada Tuan Zulkifli Syafi'i, Tuan Samsudin Kadir, Tuan Hafizul Hakim, Haji Hafizul dan juga antara Tuan Azizi Ali. Ini adalah merupakan pakar-pakar kewangan juga kat luar sana. Dalam masa yang sama adalah dealer-dealer hebat dekat Public Gold. Okey, jadi kalau kita banyak membaca buku tentang emas, kita tidaklah rasa kosong ataupun tak tahu apa ni emas ni. Kenapa kita kena membeli emas ni? Apakah tujuan kita membeli emas ni? Adakah kerana ikut-ikutan ataupun kita menambah ilmu itu? Tips ataupun consider apa-apa saja maklumat yang kita consider tak tahu tu, kita ada informasi sikit. Contohnya, misal kata dulu kita tak tahu emas ni untuk guna pakai perhiasan saja. Hakikatnya bila terdesak, emas tu boleh diguna pakai sebagai aset di mana kita boleh hantar ke Arano, kita dapat tunai segera. Kalau misal kata kita nak jual, kita kata kita tak nak jual, tak tahu nak jual kat mana. Okey, kita ingat nak kena jual ni, kena cari kedai yang boleh terima. Tak masalah. Dekat Public Gold senang saja. Walk in saja dekat branch, bila-bila masa anda boleh jual. Kalau anda ada emas di dalam account Gap, online saja, klik saja nak jual. Dalam 2 hari bekerja, masuk ke dalam account bank kita. Tak payah nak cuti, tak payah misal kata nak pergi parking, outing, semua tak payah, online saja. Kalau ada emas fizikal pun anda boleh lock harga emas yang anda nak tu. Misal kata pukul 2 pagi ke 3 pagi ke, anda nampak harga tengah tinggi nak jual, lock, lepas tu dalam masa 24 jam bawa emas anda ke Public Gold. Tak masalah. Dan dalam masa yang sama, Public Gold pun boleh beli juga emas yang bukan brand Public Gold. Best ke tak best? Lepas tu dengan syarat anda kenalah jadi ahli Public Gold. Sebab anda nak join pun percuma je. Dulu semalam dah 1 juta dah customer Public Gold. Jadi kalau anda nak menjual kat Public Gold, walk in saja, tak masalah, tak ada soal jawab. Emas anda tu bengkok, patah, putus ke, Public Gold akan terima. Sebab Public Gold ni bukan kedai, dia adalah pengilang, dia adalah kilang emas. Dia boleh lebur balik dan dijadikan barang kemas balik ataupun barang emas fizikal 99 balik. Emas fizikal 24K 999. Okey, itu emas yang sesuai untuk pelaburan dan juga simpanan. Okey, so yang seterusnya, labur emas ni tak ada dividen. Okey, kita kena sedia maklum. Okey, betul tu, best sangat Tuan Din Tri. Memang best sangat. Kita pun rasa convenient. Kita tahu kat mana kita nak beli dan kita tahu kita tahu senang aja nak jual. Jadi kita tak payah pening-pening kepala. Kita tak payah headache. Kita tak payah orang kata nak stress, siapa yang boleh beli ya? Orang ni boleh terima ke? Tak payah. Kat Public Gold mudah saja. Kat situ kita beli, kat situ kita jual. Lagi satu, spreadnya pula rendah. Memang tertera harga kita nak beli, nak jual balik berapa.
Dulu semalam ada seorang bukan prospek lah, ada seorang beri komen di dalam posting Kak Nida, nak jual, nak beli mahal, nak jual murah. Itu dia, that's why kena ada ilmu. Maksudnya emas tidak sesuai untuk jangka masa pendek. Ia tidak sesuai untuk jangka masa pendek. Beli hari ni, bulan depan nak jual. Beli hari ni, tahun depan nak jual. Tidak. Sebab emas ini, kita kena faham ada susut nilai, tetapi dalam masa yang sama, emas kita kena faham tidak sesuai jangka masa pendek. Ia adalah untuk jangka masa sederhana dan panjang. Lagi lama kita peram, lagi untung kita. Kalau misal kata kita nak fahamkan kenaikan emas tu, hampir 10% setiap tahun, tahun pertama saja dah cover dah susut nilai tu. Jadi kita kena ada ilmu. That's why kita kena bijak bagaimana nak jual balik tu. That's why lah kita rujuk kepada buku-buku yang diberikan kepada kita, kepada training-training ataupun kepada dealer-dealer yang boleh membimbing kita. Kita jangan beli hari ini, bulan depan jual. Kita beli hari ini, 6 bulan lagi jual. Tidak, tak cover lagi susut nilai. Anda lagi lama anda peram, lagi banyak keuntungan anda. Bayangkan je lah Kak Nida beli dulu RM214. Hari ini RM311. Jadi nampak tak kenaikan kat situ. Janganlah beli hari ni, bulan depan jual. Tidak, tak sesuai. Jadi kita kena faham, ia adalah untuk jangka masa panjang. Yang tadi topiknya adalah emas tak ada dividen. Yes, emas bukan ada dividen. Dia tak ada pulangan, consider bulanan, tahunan, tak ada. Emas adalah emas fizikal di mana keuntungannya apabila kita jual semula. Untungnya beli emas ni apabila kita jual semula. Kita beli pada harga rendah, apabila dah capai matlamat kita baru kita jual. Tapi janganlah tak ada matlamat tapi kita jual, rugi macam tu, sayang dik, sebab kita dah beli masa harga rendah. Jadi kita jual ketika harga tinggi. Assalamualaikum kepada Kak Ita. Tak kerja ke Kak Ita? Terima kasih atas pengusian. Sama-sama kepada Tuan Din Sri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Ita. Kak Ita, pasal yang kita plan nak jumpa tu, Culin pun ada WhatsApp Nida lah. Nanti kita plan macam mana. Culin pun ada WhatsApp Nida. Dia pun sama nak join. Nanti kita plan tepi. Sambil-sambil ngadap PC ni. Alright. So, dia tak ada dividen. Emas ni kita kena faham, dia tak ada dividen, tak ada pulangan bulanan, tak ada pulangan tahunan, tak ada. Kita hanya beli emas fizikal, beli emas, dapat emas, beli ketika harga rendah, jual ketika harga tinggi. Itu saja keuntungannya apabila kita membuat pemilikan emas ini. Jadi kalau orang kata tak ada dividen lah, tak best lah emas, tak ada. That's why lah kena ada ilmu. Lagi lama anda peram, lagi banyak keuntungan anda. Tapi kalau matlamat belum tercapai, tak payah jual. Simpan saja, dik. Anda kita menganggap kekayaan ini di tangan kita. Jadi kalau bisa kata harga naik atau turun, kuantiti ni tetap sama. Kita jangan anggap emas ni ada dividen pulangan, tak ada, lambatlah nak untung, tak ada. Yang penting dia senang saja. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Emas tu terdesak, hantar kat Rano, dapat tunai segera. Simple saja. Straightforward, direct je nak faham. Cara nak memiliki emas ni kat Public Gold ada 4 kaedah. Yang itu nanti Kak Nida sentuh. Yang seterusnya, faham 7 perkara elak kecewa ya. Faham tentang pergerakan harga emas. Dalam jangka masa pendek, of course harga emas ni ada masa turun, ada masa naik. Yes. Esok lusa dia turun naik. Contoh semalam 310. Lepas tu hari ni 311. Besok pula 307. Ya, dalam jangka masa pendek, yes, dia akan turun naik. Tetapi dalam jangka masa panjang, dia adalah uptrend. Contohnya paling mudah lah kalau anda search balik tahun 2000, Kak Nida tak silap RM35. Tahun 2000 ya, tak silap. Begitulah. Tahun Kak Nida mula 2019 adalah RM214. Hari ini tahun 2023 adalah RM311. Dah cecah lebih daripada 300. Kalau kita kata nak patah balik 200 tu, rasanya berderet-deret orang beli bawah, kalau cecah balik bawah 300. Sekarang dah melebihi RM300. Jadi kita masih nak tunggu lagi ke?
kita masih lagi nak lepaskan peluang ke, sedangkan kita ada kaedah-kaedah mampu milik nak mula membeli emas ni. Dekat Public Gold ni tak semestinya anda ada duit ribu-riban baru anda boleh membeli emas. Tidak. Anda ada duit serendah 100 pun anda dah boleh mula menyimpan emas. Lepas tu konsistenlah setiap bulan. Okey, asingkan 10% daripada gaji anda tu, asingkan 10%. Lepas tu kalau nak elak daripada lupa, subscribe auto debit. Okey, itu dah contoh pada kaedah tu. Okey, sekarang seterusnya yang terakhir, nak elakkan daripada kecewa, beli dengan syarikat yang ada credibility. Kak Nida dengan bangganya menyatakan yang ada credibility ni di tempat Kak Nida membeli emas ini, di tempat Kak Nida menjadi dealer emas ini, iaitu Public Gold. Bayangkan dulu semalam saja dah cecah 1 juta pelanggan. Masih lagi tak ada credibility ke? Dah 1 juta dah. Jadi anda masih nak tunggu-tunggu lagi ke? Boleh percaya ke? Tak boleh percaya ke? Ini adalah platformnya. Kak Nida tak nak menegaskan Public Gold begini, Public Gold begini. Okey, tidak. Anda nilaikan sendiri. 1 juta pelanggan itu dah boleh beri dah jawapan dia. From the result tu, keputusan tu dah memberikan jawapan. Customer Public Gold dah mencecah 1 juta, menunjukkan bagaimana pengurusan Public Gold tu kepada customer-customernya. Layanan Public Gold ataupun kemudahan yang diberikan kepada customer-customernya. Jadi kalau dah 1 juta, yes, itu adalah jawapan yang tepat. Okey, jadi kalau kepada anda nak mulakan langkah pertama, bagaimana Kak Nida? Ini baru munculnya kaedah-kaedah pembelian emas dekat Public Gold ini. Pertama adalah account gap gold accumulation program. Anda boleh mula dengan serendah 100. Okey. Tadi kita dah fahamkan dah apakah 7 perkara elak daripada kecewa. Jadi bila kita dah mulakan langkah pertama tu adalah kemudahan bagaimana kita nak membuat pemilikan emas ni. Pertama adalah account gap gold accumulation program. Boleh mula dengan serendah 100 sahaja. Sedangkan 100 itu adalah consider kita anggap kalau dalam pers kita tu duit kertas yang kita kata cepat je settle. Tapi 100 itu kalau kat Public Gold anda boleh membeli emas. Anda boleh membeli emas di mana kosong hari ini 0.3215 gram dalam account gap kita, dalam account gold accumulation program kita. Kalau kita kata 0.3215 tu boleh keluarkan emas ke Kak Nida? Belum lagi. Anda perlu kumpul paling kurang 2 gram. 1 gram kekal, selebihnya anda dah boleh keluarkan. Selebihnya anda dah boleh ahranukan. Anda dah boleh jual semula. Anda dah boleh nak kekal simpan dalam account gap pun boleh. Kalau kita nak senang faham, dalam account bank kita simpan duit. Betul? Dalam account bank kita simpan duit. Bank tak adalah kata bila nak tambah simpanan ataupun meletakkan syarat bilakah tiap-tiap bulan kita kena letakkan amount nak buat simpanan. Tidak. Di mana account bank kita simpan duit. Ini adalah account gap kita simpan gram emas di Public Gold. Gram emas fizikal 24K 999. Okey. Jadi kalau anda menyimpan gram emas, okey, anda belum ada lagi dalam bentuk emas fizikal yang kita dah nak pilih. Dia macam kita beli tepung je dulu. Okey, kita beli gram aja dulu. Jadi consider kita beli gram berdikit-dikit. Paling kurang serendah 100. Ataupun kalau anda nak konsisten 1 bulan 1 gram. Ikut kepada anda. Kalau bulan ni ada lebih, nak beli lebih, proceed. Anda teruskan. Kalau bulan ni anda kata tak ada bajet, tak apa, tak masalah. Account gap ni tak ada syarat pun untuk anda. Bebas bila-bila masa anda nak tambah simpanan. Lepas tu sesuai untuk semua golongan. Seawal usia adanya MyKid pun dah boleh buka account gap. Kita panggil account gap junior. Kak Nida, saya undur diri dulu. Okey, terima kasih kepada Cik Na. Assalamualaikum kepada Puan Is. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih kepada Azmah join Kak Nida. Terima kasih Kak Nida, hargai sangat-sangat. Terima kasih bagi Rose pada Kak Nida Is. Terima kasih. Kadang-kadang panggil Su, kadang-kadang panggil Is, atau tak, kadang-kadang tersasul nak panggil nama apa. Okey, jadi kita boleh mula dengan account gap, boleh mula dengan serendah 100. Okey, untuk newbie Kak Nida akan berikan kepada anda rebate sebanyak RM10. Sebab apa Kak Nida nak berikan galakkan kepada kawan-kawan kat luar sana membuat simpanan emas, mulakan langkah pertama dekat Public Gold ini.
1 juta adik. Jadi kalau anda dah lebih 1 juta tu, consider anda dah berada di dalam platform yang tepat dah. Keyakinan dah diberikan kepada public go yang merupakan pengeluar ataupun kilang emas yang di mana anda boleh beli emas dengan berdikit-dikit. Bukan beribu-riban bermaksud baru boleh memiliki emas, tidak. Dengan 100 pun dah boleh di dalam account gap. Seawal usia adanya MyKid, anda merupakan seorang suri rumah pun tak mengapa. Anda merupakan seorang pelajar, pesara. Asalkan yang penting minat tak minat saja membuat simpanan emas. Terima kasih Su. Assalamualaikum salam. Tak apa, panggil apa aja. Yalah, kadang Kak Nida tengok nama tu Is, kadang Su lah. Jadi Kak Nida tersasul. Okay. Alright, terbaik Kak Nida. Terima kasih. Okay. Alright, jadi kalau misal kata anda jenis yang misal kata takut nak simpan emas sendiri, takut nak pegang emas fizikal tu sendiri, jadi account gap ni sesuai sangat untuk anda. Sebab apa, kadang-kadang kita selalu travel ke, jenis yang selalu outstation ke, ataupun jenis yang misal kata risau dengan sekeliling kawasan perumahan kita ke, jadi account gap adalah sesuai untuk anda. Emas tu emas kita ke? Yes, emas kita. Cuma bezanya letak dalam account gap. Anda nak keluarkan boleh, anda nak aranukan, nak jual semula, nak terus simpan dalam account gap pun boleh. Okay, kalau anda simpan di dalam account gap, tak ada charge pun dikenakan kepada anda sepanjang anda menyimpan dalam account gap. Tak ada tarikh luput, tak ada. Ia adalah grab emas milik anda 100%. Cuma bezanya disimpan oleh public go, anda nak keluarkan pun boleh, tak masalah. Alright. Okay, seterusnya yang kedua adalah account gap juga. Okay, tetapi account gap dalam bentuk auto debit. Kita subscribe auto debit paling rendah RM200 setiap bulan. Okey, yang ini pula sesuai kepada anak-anak muda ataupun sesiapa sahaja yang takut terlupa nak menyimpan emas, subscribe auto debit. Assalamualaikum kepada Ujang. Terima kasih join Kak Nida. Okey, bagi Kak Nida badge love yang besar ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Dorina. Terima kasih join Kak Nida. Jadi kalau kita subscribe auto debit account gap ni minimum RM200, okey, anda berpeluang menang bunga emas dan senarai emas nanti Kak Nida sebut setiap bulan sepanjang anda subscribe auto debit ni. Kalau anda subscribe kita subscribe ni 12 bulan. Setiap bulan kita tolak daripada account bank terus masuk ke dalam account gap kita. Okey, peluang menang cabutan bertuah ni setiap bulan, bukan sekali sahaja dalam 12 bulan. Setiap bulan. Hadiah utamanya antaranya adalah bunga emas 10 gram. Di mana bunga emas 10 gram tu anda tahu tak nilainya? Hari ini adalah RM3,102. Sedangkan anda subscribe tu hanya RM200 saja setiap bulan. Peluang menang cabutan bertuah ini setiap bulan. Bunga emas 10 gram adalah RM3,102. Itu hadiah utama. Hadiah kedua, bunga emas 5 gram. Ketiga, 1 dinar. Lepas tu 0.5 dinar. Maksudnya, setengah dinar. 1 gram, 0.5 gram. Earring, C-wallet 50 gram. 50 ringgit. Lepas tu album eksklusif dan juga gold card folder. Itu antara hadiah-hadiah cabutan bertuah setiap bulan kepada mereka yang subscribe auto debit account gap. Jadi kalau anda masih lagi tunggu, kawan kita walaupun minimum 200, mana tahu rezeki milik Allah. Daripada kita langsung tak subscribe. Jadi at least subscribe auto debit account gap, tolak je 200 setiap bulan, dah berpeluang menang cabutan bertuah. Kalau saya selalu tak menang, Kak Nida, tak apa. Menang tak menang itu kemudian kira. Yang penting kita dah buat simpanan emas ni melalui auto debit account gap. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Pertama, account gap bebas bila-bila masa anda nak tambah. Kedua, auto debit account daripada account gap juga. Yang ketiga, terima kasih Rosie Paul bagi Kak Nida lah. Terima kasih kepada Ujang bagi Kak Nida nasi lemak. Yes, Kak Nida belum sarapan lagi. Okey, terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak. Okey, dah 4K. Wow, terima kasih Kak Nida tak sedar. Yang seterusnya, apakah dia? Yang ini paling popular. Semuanya popular. Bezanya ikut kepada bajet masing-masing lah. Okey, kepada bajet masing-masing. Ada yang sapu semua, ambil semua. Kalau dalam satu PG code anda boleh ambil semua kaedah, tak masalah. Kalau satu PG code juga anda boleh ambil beberapa kali beberapa EPP pun boleh. Yang ketiga ni adalah kita panggil EPP.
ataupun SEPP, Syariah Easy Payment Purchase, di mana anda boleh buat pembelian emas, anda boleh lock serendah 1 dinar sehingga 1 kilo dengan grab promosi 10 kali bayar. Promosi 10 kali bayar ini, apa kelebihannya? Ia adalah merupakan satu kaedah di mana anda boleh lock harga. Apabila anda lock harga, esok lusa ketulat atau bulan depan atau bulan seterusnya, harga naik tinggi macam mana sekalipun, kita tak payah risau. Kita follow kepada harga yang kita dah lock hari ini. Itu kelebihan, antara kelebihan apabila kita lock promosi 10 kali bayar. Kita dah lock harga hari ini untuk emas akan datang. Okey, contohnya anda ambil 1 dinar. Okey, 1 dinar. Okey, kosnya kalau kita beli secara tunai adalah RM1,318. RM1,318. Kalau anda ambil promosi 10 kali bayar, bulan pertama RM154 dan bulan 9 bulan seterusnya adalah RM131 sahaja. Anda bayangkan 100 lebih ini kalau anda pegang dalam duit kertas, sekejap dia settle. Terima kasih Just bagi Kak Nida gift badge. Kak Nida hargai sangat-sangat. Terima kasih. Dalam banyak kaedah tu yang mana yang terbaik Kak? Okey. Su, dalam banyak kaedah yang mana terbaik bagi Kak Nida, semua terbaik. Yang penting kita nak dengan tak nak je. Okey, kita tak boleh bagi Kak Nida sebab Kak Nida sapu semua. Sebab bila ada bajet lebih, Kak Nida tambah dekat account Gap. Tapi dalam masa yang sama, Kak Nida memang subscribe auto debit account Gap. Lepas tu dalam masa yang sama, Kak Nida tengah lock juga promosi 10 kali bayar 1 dinar. Okey, sebab hari tu dah ambil dah bunga emas program, janji ambil semua. Sebab apa? Sebab Kak Nida nak elakkan duit daripada kat tangan Kak Nida ni cair dengan mudah. Jadi automatically kalau kita dah asingkan untuk simpanan, kita dah jadi secure dah. Kita dah tahu kita buat simpanan. Jadi bila ada buat simpanan macam ni, kita rasa tak berduit. Bila kita rasa berduit, kita bahaya tau. Kita akan fikir nak belanja dan berbelanja. Jadi kalau kita buat subscribe atau promosi 10 kali bayar macam ni, elakkan duit tu daripada cair. Duit baki saja kita belanja. Yang penting dah asing dah untuk simpanan. Okey, boleh tak Su? Okey. Jadi kalau misal kata ambil promosi 10 kali bayar, kita dapat lock emas yang lebih besar. Sebab apa? Harga dah dipecahkan kepada 10 bulan. Kalau kita ambil bunga emas 10 gram, okey, bulan pertama adalah RM337 sebab campur gold premium dan juga EPP premium. Okey, 9 bulan seterusnya adalah RM310 saja. Kalau kita nak kata beli selepuk, okey, kalau kita nak kena ada bajet RM3,102. Anda bayangkan bunga emas 10 gram tu kadang-kadang kita ni ada komitmen kiri kanan itu ini kan. Tapi kita nak emas, kita minat tapi kita tak mampu. Jadi ambillah promosi 10 kali bayar. Harga hari ini tapi untuk emas akan datang. Habis bayar baru dihantarkan kepada kita secara pos berinsurans. Tak payah risau. Tak payah risau emas kita hilang ke apa. Kalau tak sampai kat tangan kita, Public Gold akan ganti balik. Ganti balik tu maksudnya that's why dia kata pos berinsurans. Kalau atas 21.25 gram, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Okey. Yang penting ni kat Public Gold ni mudah saja. Kemudahan memang dah ada dah. Empat cara dah. Account Gap boleh mula dengan 100. Auto debit kita boleh subscribe minimum 200. Boleh peluang menang emas, bunga emas 10 gram. Lepas tu promosi 10 kali bayar. Kemudahan untuk kita. Tak ada duit ribu-riban. Boleh ambil promosi 10 kali bayar sebab dah dipecahkan pada 10 bulan. Okey, dan seterusnya kalau kita ada duit extra, duit misal kata ada duit dekat tangan, nak buat belian tunai pun boleh. Jadi yang keempat ni belian tunai. Jadi ikut kepada bajet masing-masing. Anda ada bajet lebih, anda beli tunai. Anda misal kata tak nak ada terikat dengan Public Gold ke apa-apa, buatlah belian tunai dan simpanlah emas anda. Yang tak nak simpan emas, ambil account Gap. Yang tak nak terikat dengan syarat-syarat bulanan, ambil account Gap. Nak misal kata menang bunga cabutan bertuah, mana tahu kita bertuah, ambil auto debit account Gap. Sesuai sangat kepada mereka yang takut lupa nak menyimpan emas setiap bulan, ambil auto debit account Gap. Okey, jadi itu 4 kaedah untuk anda. Yang penting semua kaedah kat Public Gold ni adalah patut syariah. Di mana panel syariah Public Gold adalah Amani Advisor Sdn Bhd. Pengerusinya adalah Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar.
Okey, anda boleh Google siapakah beliau, yang dulu juga merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa dan merupakan salah seorang juga penasihat kepada Bank Negara. Jadi tak payah risau tentang kepatuhan syariah kat Public Gold. Kalau nak tahu lebih detail tentang sijil kepatuhan syariah, boleh Google Amani Advisor Sdn Bhd. Okey, so itu 4 kaedah dah berikan kepada anda. Kepada newbie nak mulakan langkah pertama, anda boleh follow dekat profil Kak Nida. Lepas tu untuk newbie ada Kak Nida offerkan diskaun untuk anda untuk yang ambil promosi 10 kali bayar. Okey, ada diskaun kod Kak Nida berikan. Lepas tu untuk yang nak ambil account gap, daftar, memang semua daftar adalah percuma. Account gap Kak Nida bagi rebate RM10 untuk anda. Yang penting anda mulakan langkah pertama untuk simpanan masa depan anda. Anda mahu tak mahu ataupun anda nak tunggu lagi dan tunggu. Sebab kawan-kawan kita dah 1 juta dah dekat Public Gold ni menyimpan emas. Jadi kalau kita kata ya, ada credibility tak Public Gold ni, itu adalah jawapan dia. Okay, so kepada kawan-kawan yang nak mulakan langkah pertama, jangan tunggu lagi. Jangan tunggu sebab apa? Harga emas tak tunggu kita. Kita tunggu dan tunggu lagi, kawan kita dah 1 gram. Kawan kita dah 12 gram. Kawan kita dah 72 gram. Kita masih lagi kaji dan tunggu, tapi kita masih lagi follow. Tapi tak proceed, tak teruskan. Kata tak mampu, okey, kita boleh mula dengan kaedah account gap 100 saja. Kalau kata 100 pun kita tak mampu, kita asingkanlah bawah bantal ke dalam atas peti ais ke. Lepas tu kita kumpulkan jadi 100, mulakan account gap pertama anda. Apabila anda dah mula, anda belajarlah ilmu emas. Lepas tu anda ambil keputusan untuk teruskan tidak menyimpan emas ni apabila dah ada ilmu emas. Membeli emas mesti dengan ilmu. Tanpa ilmu, emas macam mana banyak sekalipun boleh habis. Okey? Terima kasih kepada Puan Diba. Terima kasih kepada Lily Azlan. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih kepada mereka yang join daripada mula. So Kak Nida pun rasa peluang dah memang ada depan mata. Okay, tinggal lagi kita nak atau tak nak saja, mahu atau tak mahu saja. Dan juga anda jangan lepaskan peluang, sebab kalau anda masih lagi tertunggu-tunggu, kita dah rugi masa, kita dah rugi peluang, dan juga kita dah rugi consider duit dekat tangan tu dah cair dulu sebelum dapat dibekukan. Daripada dia cair dengan mudah, elak daripada dia cair dengan mudah. Kalau misal kata memiliki penyakit boros berbelanja, ubah kepada simpan emas. Okey, kalau misal kata anda nak kenapa ubah kepada simpan emas, pemahamannya mudah saja. Sebab nilainya makin meningkat dan dia tidak terkesan dengan inflasi. Sedangkan kalau kita menyimpan dalam duit kertas, okey, duit kertas itu terkesan dengan inflasi di mana kuasa belinya makin menyusut. Kak Nida bukan menyatakan 100% simpanan kita dalam bentuk emas, tidak. Sebahagiannya parking dalam bentuk duit kertas dan sebahagiannya dalam bentuk gram emas. Yang penting kita ada 2 jenis bentuk simpanan yang betul-betul memberikan nilai kepada wang anda. Okey, kalau misal kata Kak Nida, saya nak simpan dalam bentuk duit kertas saja. Okey, tak apa. Kalau misal kata kalau kita kata nilainya, kita boleh fahamkan di mana nilainya tak sama apabila kita menyimpan dalam bentuk grade emas. Sebab kenaikan harga emas, macam Kak Nida cakap tadi, kenaikan harga emas, nilai simpanan emas ni makin meningkat sejak 20 tahun kebelakangan ini sebanyak hampir 10% setiap tahun. Sedangkan duit kertas itu terkesan dengan inflasi, nilainya makin menyusut. Jadi simpanan manakah yang paling sesuai untuk anda? Anda boleh nilaikan sendiri. Okey, so sekian sahaja daripada Kak Nida buat masa ini. So informasi harap-harap informasi ini memberikan anda panduan untuk mulakan langkah pertama dalam membuat penyimpanan emas. Kalau kita masih lagi tunggu dan tunggu sedangkan peluang dah ada depan mata, tak payah nak kata ada duit ribu-ribuan dulu baru nak mula menyimpan emas. Tidak, di Public Gold dah memang ada kemudahan yang sangat sesuai untuk semua golongan. Sesuai sangat kita kata sebab apa? Dia mudah, murah, telus, patuh syariah dan sesuai untuk semua golongan. Dan di mana anda boleh mula dengan berdikit-dikit tanpa sebarang syarat pun dekat Public Gold.
Okey, tak perlukan sebarang syarat keuangan, tak perlukan sebarang syarat kelayakan ke latar belakang pekerjaan, tak ada. Asalkan anda minat ataupun asalkan anda mahu dengan tak mahu sahaja. Okey, so sekian sahaja daripada Kak Nida. Terima kasih yang baru join, terima kasih yang masih lagi berada di dalam live Kak Nida ini. Terima kasih kepada Ana yang baru join. Okey, terima kasih Kak Nida, hargai sangat-sangat. Terima kasih kepada Diba175. Terima kasih kepada Keisha. Alright. So Kak Nida mohon undur diri dulu. InsyaAllah Kak Nida akan sambung bersiaran. Kalau nak follow Kak Nida, boleh klik dekat profil Kak Nida dan anda boleh fahami lagi apakah itu public good dan juga siapakah apakah emas-emas, desain-desain emas. Anda boleh klik terus kat profil Kak Nida. Dekat situ anda boleh dapatkan maklumat lengkap, informasi mengenai emas, public good dan juga kaedah-kaedah yang ada di dalam public good. Alright, yang penting mula langkah pertama hari ini juga. Kalau anda masih bertanggung, consider kita takut duit kat tangan cair dulu, ataupun kita masih lagi tak mulakan, sampai bila-bila pun kita, bila-bila masa pun kita tak mula. Alright, okay, so sekian sahaja daripada Kak Nida. InsyaAllah kita jumpa di live seterusnya, InsyaAllah petang ni ataupun esok pagi. Jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak.